Okey, start. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama diberi Siti Sarbanun binti Mak Nur. Hari ini saya ditugaskan untuk menerangkan apa itu CSI ataupun insentif jualan pelanggan. Okey, CSI merupakan ganjaran jualan kepada pelanggan istimewa MW ataupun APC. Membolehkan ABO baru mula mendapat bonus daripada jualan pertama. Ditawarkan kepada ABO yang berada di bawah tahap 12%. ABO yang berada di atas 12% boleh memperolehi insentif yang lebih tinggi. Untuk memperolehi intensif ini, ABO mestilah menghasilkan jualan kepada APC yang telah disahkan. Tiada had minimum atau maksimum untuk PV diperlukan. Dapat memperolehi 10% ke atas setiap jualan kepada APC. Okey, pelanggan istimewa MW ataupun APC. Mengapa menjadi APC? Okey, sebab apa kita jadi APC? Sebabnya harga MW. Beli pada harga MW, AP, bila masa, di mana jua, di kedai atau dalam talian. Promosi bulanan. APC dapat menikmati promosi bulanan yang sama seperti ABO. Okey, kita tengok apakah perbezaannya. Okey, ABO. ABO adalah pendaftaran ada sebanyak RM60. Dia akan dapat pack selamat datang fizikal termasuk katalog, produk, akses kepada MW Now dan MW Central. APC pula mendaftar cuma RM20, mendapat katalog produk digital, akses kepada MW Now dan MW Central. Pembaharuan pula ABO perbaharui RM20 3 bulan sebelum dan 3 bulan selepas. Manakala APC pula RM20 1 bulan sebelum dan 1 bulan selepas. Okey, apakah perbezaannya? Okey, ABO dari segi pendapatan memperolehi pendapatan dan bonus tanpa had apabila perniagaan berkembang. APC pula memperolehi M points untuk menebus bagi pembelian masa hadapan. Kita tengok dari segi perniagaan, dia boleh menaja, menjual, ABO boleh menaja, menjual dan memberi khidmat. Tapi APC tiada aktiviti perniagaan. Okey, siapa boleh menjadi APC? Orang yang layak menjadi APC berumur 18 tahun ke atas. Warga negara, penduduk atau warga asing dengan pas sah di Malaysia atau Brunei, Singapura, suami dan isteri berkongsi keahlian APC yang sama. Tidak mempunyai pemilikan ABO atau pemilik APC di Malaysia, Brunei atau Singapura. Okey, pendaftaran APC. Kunjungi laman web, pergi ke MW laman web, klik pada daftar di sini menjadi APC. Dan yang kedua, isi butiran lengkap borang pendaftaran dengan nombor ABO yang menaja. Jika tiada ABO yang menaja, maka ABO akan ditetapkan kepada APC. Pembayaran. Buat pembayaran untuk yuran keahlian APC tahunan. RM20. Okey, kita tengok. Okey, mencipta ID MW. Semak email. Macam mana ini cara-cara macam mana kita nak cipta ID MW nah. Semak email pendaftaran anda dalam peti masuk atau SMS mudah alih anda. Klik pada pautan ciptaan ID MW. Pilih alamat email sebagai ID MW anda, cipta dan sahkan kata laluan dan teruskan. Pilih nombor mudah alih anda sebagai ID MW anda. Cipta dan sahkan kata laluan dan teruskan. Mula meneroka dunia MW dengan ID MW anda. Mari berbelanja. Ini untuk kita mencipta ID lah. Okey, kupon pendaftaran APC baru. Yang pertama, kupon bernilai RM20 dengan nilai pesanan minimum sebanyak 200
sah selama 60 hari, APC kita layak mendapat kupon yang pertama lah. Kemudian kupon yang kedua yang sama juga bernilai RM20 dengan nilai pesanan minimum sebanyak RM200, sah selama 60 hari daripada tarikh dikeluarkan. Kupon kedua dijanakan selepas penebusan kupon pertama. Maksudnya dia kena tebus kupon pertama kemudian baru ke kupon kedua. Yang ketiga sama juga mendapat RM20 dengan nilai pesanan minimum sebanyak RM200. Sah selama 60 hari daripada tarikh dikeluarkan. Kupon ketiga dijana selepas penebusan kupon kedua. Bermaksud kat sini kita kena tebus dulu kupon kedua baru kita dapatkan kupon yang ketiga. Okey, next. M point. M point adalah mata kesetiaan yang diperolehi oleh APC apabila mereka membeli produk Amway. M point tidak mempunyai tarikh luput. M point tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan atau voucher kredit dan tidak boleh dipindah milik. Bermakna APC sahaja yang boleh dapat yang ni. M point boleh digunakan untuk menubus pembelian produk Amway di masa hadapan. M point akan hangus sebaik saja APC berhenti. M point tidak boleh diterbus untuk pembelian di RNJ dan Paito Cafe dan cas penghantaran atau perkhidmatan selepas jualan. Okey, penukaran APC kepada ABO. APC boleh bertukar menjadi ABO pada bila-bila masa semasa tempoh keahlian di bawah penaja yang sama. APC perlu menjalani tempoh bertenang selama sebulan untuk mendaftar sebagai ABO dengan penaja yang berbeza ataupun meletakkan jawatan. APC boleh melengkapkan proses pendaftaran ABO dalam talian. Maksudnya akaun saya pengurusan akaun penukaran. Okey, penukaran APC kepada ABO. Tiada penukaran dibenarkan jika APC mempunyai pesanan status yang belum selesai. Maksudnya kalau APC ni ada EPP, mereka tak boleh tukar status lagi lah. APC mesti menebus semua ARM point mereka sebelum penukaran kerana ARM points akan hangus masa penukaran. Maksudnya kalau dia nak convert kepada ABO, dia kena tebus dulu. Nombor APC, nombor akan dikekal dengan tarikh pendaftaran pembaharuan yang sama. Maksudnya dia ada nombor ABO yang samalah. Okey, kita tengok sini. Langkah pertama menentukan peratusan bonus pencapaian. Dalam bulan ini, peratusan bonus pencapaian MIA ialah 3%. Kita ambil contoh MIA lah. Kemudian kita tengok langkah kedua, menentukan jualan pelanggan yang disahkan. Dalam kes ini, jualan pelanggan MIA yang disahkan menghasilkan 225 PV dan 900 BV. Okey, langkah ketiga, menentukan pengganda insentif jualan pelanggan. Tolak peratusan bonus pencapaian MIA sebanyak 3% daripada 10%. Ini memberi pengganda insentif jualan pelanggan sebanyak 7% kepada MIA. Okey, CSI 10% tolak dengan bonus usaha 3% bersamaan dengan bonus CSI 7%. Jadi MIA mendapat 7% lah. Contoh ABO pada 0%. Ini kita tengok contoh ABO pada 0%. Kita tengok contoh Aminah. Aminah memperolehi 61.50 PV untuk satu set kau-kau bersamaan dengan 242.40 BV. Jadi bermakna kat sini Aminah tidak mencapai tahap jadual bonus untuk usaha. Maka Aminah tidak layak untuk mendapat bonus. Okey. Di bawah Aminah ada satu APC. Satu APC yang telah membuat belian sebanyak 61.5. Set yang sama, set kau-kau. Bersamaan dengan 242.50 BV. Dan di bawah Aminah juga ada seorang APC. APC yang set yang sama, belian set yang sama.
Aminah memperolehi 61.50 PV bersamaan dengan 242.40 PV dan menaja 2 APC dengan masing-masing membuat pembelian. Maka Aminah 61.50 PV bersamaan 242.40 PV. APC 1 dan APC 2 Aminah 123 PV dan 484.80 BV bermakna jumlahnya 184.50 PV dan 727.20 BV. Aminah tidak mencapai 250 PV untuk layak mendapat bonus usaha. Tapi Aminah layak mendapat bonus CSI 10% daripada penjualan kepada APC. Dan kita tengok jumlah kat situ nah 484.80 BV APC kali dengan 10% CSI Aminah. Jadi bulan tu Aminah mendapat RM48.48. Tapi Aminah tidak ada bonus yang cukup untuk melayakkan dia mendapat 250 poin lah. Jadi bulan tu dia cuma dapat banyak tu saja. Ini contoh ABO pada 3% campur dengan CSI. Okey, kita tengok sini. Contoh yang kedua pun kita ambil Aminah. Aminah memperolehi 1, 2, 3 poin. 2 set kau-kau bersamaan dengan BW 484.80 BW. Aminah tidak mencapai tahap jadual usaha, maka Aminah tidak layak untuk mendapat bonus usaha. Di bawah Aminah ada 2 orang APC membuat belian set kau-kau 1, 2, 3 dengan BW 484. 2 orang ni membeli set kau-kau. Okey, Aminah memperolehi 1, 2, 3 PV bersamaan dengan 484.80 BW dan menaja 2 APC dengan masing-masing membuat pembelian. Maka Aminah PV Aminah 1, 2, 3 PV dan 484.80 BW. APC 1 dan APC 2 berjumlah sebanyak 246 PV. BW 96.60. Jadi jumlah dekat situ 369 PV. Dan BW bernilai 1454.40 BW. Jumlah kumpulan Aminah capai 250 PV. 3% untuk melayakkan Aminah mendapat bonus usaha. Dan Aminah juga layak mendapat bonus CSI dari penajaan APC. Dekat situ kita nampak bonus usaha dia 3%. Dan bonus usaha 1, 2, 3 PV campur 246 CPV. Jadi berjumlah 369 PV. 145.40 BV kali dengan 3% bonus usaha. Jadi jumlah dia dapat untuk yang 3% 43.63. Dan kita tengok bonus CSI. Okey, bonus CSI 10%. Tolak dengan bonus usaha 3%. Jadi dia dapat situ 7%. Bermakna 246 CPV. 969.6 BV kali dengan 7%. Bermakna kat situ dia dapat 67.87. Jadi Aminah layak mendapat bonus sebanyak RM111.50 campur antara bonus usaha dan bonus CSI. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini ada contoh ABO pada 9% CSI campur dengan BFI. Okey, di sini kita ambil contoh Aminah juga. Aminah membuat belian sebanyak 615 PV bersamaan dengan 244 BV. Di bawah Aminah ada 3 orang ABO dan di bawah Aminah juga ada 1 APC.
masing-masing membuat belian sebanyak 369 campur dengan 61 VCPV. Dia punya BV 1454.50 BV. Bermakna kat situ Aminah ada ABO di bawah Aminah ada yang ABO pertama dia ada APC, ABO kedua pun dia ada APC. Jadi waktu tu Aminah memperolehi 61.5 PV campur dengan 61.5 VCPV. Maksudnya dekat sini dia campur APC yang Aminah ada. Jadi berjumlah 2424 campur 242.4 BV. Dan leg ketiga, leg ABO dengan masing-masing memperolehi tahap 3% bonus usaha. Dan 2 daripada 3 leg ABO menaja APC dengan masing-masing ada 61.5 VCPV. Maksudnya dia ada APC di bawahnya nah. Aminah mendapat 676.5 PV bersamaan dengan 2666.40 BV. ABO campur dengan APC Aminah ada 1230 PV bersamaan dengan 4848 BV berjumlah 1906.5 PV dan 7514.4 BV. Pada bulan itu Aminah mencapai 9%. Jadi layak mendapat bonus usaha dan Aminah juga layak mendapat bonus CSI dari penjualan kepada APC. Jadi bulan itu bonus usaha Aminah 9%, 190.5 PV bersamaan 7514.4 BV kali dengan 9% jumlahnya RM 676.29. 676.29 tolak 145 untuk 3 ABO 3%. Jadi jumlahnya RM 531.26. Jadi bonus CSI 10% tolak dengan bonus usaha 9%, jadi dapat kat situ 1%. 61.5 VCPV bersamaan dengan 242.4 BV kali dengan 1%, Aminah mendapat 2.42 bonus CSI. Okey. Jadi berjumlah 533.42. Okey, syarat BFI capai 9%, mempunyai 50 VCPV. Di bawah dia mesti ada APC. 3 leg ABO 3%, 2 dari 3 leg ABO mesti ada 50 VCPV. Maksudnya ada APC di bawah tu lah. Okey, bulan tu Aminah mendapat 533.42 campur dengan BFI 20%, RM 106.68 berjumlah bulan tu Aminah akan mendapat RM640.10. Okey, kita tengok seterusnya pencapaian 15% BFI dan B campur BBI. Okey, kita ambil lagi contoh Aminah. Aminah membuat jualan 153.7.5 PV bersamaan 6060 BV. Aminah mempunyai seorang APC yang membuat belian 61.50 VCPV bersamaan 242.50 BV. Di bawah Aminah ada 3 orang ABO. ABO pertama dengan belian 922.5, ABO kedua pun sama. ABO ketiga pun sama 922.5 dan BV 3636. Di bawah ABO pertama dan ABO ketiga, Aminah ada di bawah ABO ada 1 APC. Maksud saya di bawah ABO pertama ada 1 APC dan ABO ketiga ada 1 APC. Jadi Aminah memperolehi 1537.5 PV campur dengan 61.5 APC
punya PV bersamaan 6060 BV campur 242.4 BV. Dan leg ketiga ABO dengan masing-masing memperolehi 6%. Dan 2 daripada 3 leg ABO menaja APC dengan masing-masing ada 61.5 VCPV. Maksudnya APC di bawah tu lah. Aminah dengan 3 leg ABO campur dengan 2 APC. Dia mendapat 1599 PV. 6 bersamaan 6302.4 BV. Leg Aminah 2952 PV bersamaan 11635.2 BV. Berjumlah 4551 PV, 17937.6 BV. Aminah pada bulan itu mencapai 15%, layak mendapat bonus usaha, dan Aminah juga layak mendapat bonus BFI dan BBI kerana melepasi syarat. Okey, bonus usaha 15%, 4551 PV bersamaan 17937.6 BV kali dengan 15%, berjumlah RM 2690.64. RM 2690.4 tolak 654.48 untuk 3 ABO 6% Aminah. Jadi bulan itu Aminah mendapat bonus RM 2036.16. Syarat BBI mesti mencapai 15%, mempunyai 50 VCPV, maksudnya APC yang membuat pembelian 50%, 3 leg ABO 6%, 2 dari 3 leg ABO mempunyai 50 VCPV. Dan BFI, dapat BFI kerana dah melepasi syarat BFI. Bulan tu bonus BFI 20%. Jadi RM 2036.16 kali dengan 20% menjumlahkan RM 407.23. Jadi bonus BBI dicampur pula dengan bonus BBI 30%, RM 2036.16 kali dengan 30% berjumlah 610.84. Okey, jumlah bonus Aminah pada bulan tersebut mendapat RM 2036.16 campur dengan RM 407.23 BFI campur dengan 610.84 BBI berjumlah bulan tu Aminah mendapat RM 3054.23. Okey, banyak kan? Pencapaian sampai ke 15%. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Sekian, terima kasih.